Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam podcast Diari Intern yang dibawakan khas oleh Harian Metro. Masih bersama saya, hos anda untuk podcast Diari Intern, Zahira Sazali. Okey, jadi ini merupakan episod kedua untuk podcast Diari Intern. Macam yang penonton tahu, minggu lepas episod pertama kita bawakan misi mencari tempat latihan industri dan juga caralah pelatih industri tu menghadapi proses permohonan latihan industri. Minggu lepas kita bawakan kawan-kawan kita iaitu pelatih industri media prima, Suharmin dan Tom. Tapi untuk episod kali ni, episod kedua, kita akan bawa semua orang. Tak kisahlah, mungkin ada penonton yang sedang berehat di rumah bersama keluarga, atau mungkin ada yang tengah bawa kereta ke, atau mungkin ada yang tengah sedang bekerja. Hari ini kita akan bawa anda semua dalam pengembaraan dalam dunia intern. Okey, hari ini untuk episod kedua kita bawa tetamu ataupun rakan-rakan pelatih industri yang baru. Okey, kita akan ke segmen yang pertama, iaitu hari pertama yang mengagumkan. Okey, cakap pasal hari pertama, nak ke latihan industri itu sendiri, macam-macam yang kita akan rasakan. Mungkin ada perasaan sedih ke, gembira ke, nervous, excited. Jadi sebelum kita lebih lanjut lagi lah ke dalam perbincangan untuk episod 2 hari ini, saya ingin perkenalkan, hari ini saya bawa rakan-rakan baru. Bersama-sama dengan kita hari ini adalah dua pelajar latihan industri yang sudi berkongsi kisah mereka hari ini. Kita ada Kajun dan Afif. Selamat datang Kajun, Afif. Thank you. Okey, sebelum kita mulalah, kita nak berkenal-kenalan dululah. Mungkin Kajun boleh perkenalkan diri dulu, latar belakang. Boleh je. Okay. Nama saya Kajun. Sekarang saya last sem, iaitu dalam intern. So sekarang intern dekat mana? Intern dekat insurance punya industri. Insurance industry. Yeah. Okey, Kajun sekarang tengah menjalankan latihan industri di insurance industry. Yeah, tapi betul. Boleh saya tahu Kajun sekarang tengah intern ni dari universiti mana dan ambil course ataupun bidang apa? Oh, saya dari UUM. W bukan Okay. satu U. UUM bukan bukan UUM. UUM. Okay, saya dari UUM. UUM. Okay, and then saya ambil course advertising sebenarnya. Advertising. 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 Okay, untuk intern ni kan, macam Kajun ambil advertising. Macam mana pula dengan Afif? Boleh kenalkan diri? Okay. Thank you semua. Okay. Nama saya Afif Danish Iman bin Abdul Halim. Saya pula course Masscom juga, tetapi bukan degree, diploma saja. Dalam semester 5 saya sedang menjalani latihan industri saya. Okay, semester 5 Masscom di UiTM Lendu. Oh, UiTM Lendu sama macam UiTM Lendu juga ke? Dulu saya Dia senior you lah diploma. maksudnya. Okay, ada dulu senior saya tu. diploma di UiTM Lendu, sekarang di Shah Alam. Dah degree Okay, so maksudnya mengambil intern untuk bulan? Untuk berapa bulan? Berapa bulan? Saya intern untuk 4 bulan, tapi untuk lebih spesifik 14 minggu saja. 14 minggu saja. Untuk Kajun pula? Saya punya 4 bulan juga, tapi saya 16 per minggu. Samalah 4 bulan, 4 bulan. Macam saya sendiri 8 bulan. Lama tu. Lama sikit. Okay. Okey, sebelum kita mula ni lah, Zaza nak tanya, macam tadi Kajun kongsi yang Kajun sekarang tengah menjalankan latihan industri di syarikat Insurance. Ya, betul. Manakala untuk Afif pula tengah menjalankan latihan industri di syarikat advertising. So, untuk Afif sendiri, macam mana Afif boleh tergerak ataupun terfikirkan untuk hantar resume di syarikat tu? Betul juga kan. Saya rasa saya secara jujurnya lecturer saya yang recommend saya. Lecturer. Lepas tu dia bagi list. Saya macam mana-mana company lah saya boleh pilih. Lepas tu saya jumpa satu company ni, nama saya tak nak cakap nama dia lah, tapi saya nampak company tu dan saya tertarik lah dekat company tu. Saya check IG dia, saya research company tu, macam saya rasa saya boleh masuk, Sesuai. saya sesuai dekat company tu. Sebab tu saya apply dekat situ. So maksudnya lecturer ataupun pensyarah Afif sendiri menyediakan senarai lah, senarai betul. syarikat yang boleh dipohon, dan syarikat ni lah yang menawan hati. Menawan hati Afif dia lah. tertarik hati saya. Tertarik hati dan alhamdulillah dapat rezeki masuk ke tempat tu. Okay, kalau untuk Kajun pula, macam mana boleh, macam tadi kan Kajun cakap advertising sama macam Afif, sama. pelajar advertising, tapi macam mana kita macam
kagum. Macam mana pelajar advertising boleh masuk ke syarikat insurans? Dia macam tak kena tau. Macam tak kena. Sebenarnya cerita macam ni. Okay, saya minat dengan bidang entrepreneur, business, benda-benda macam tu lah sebenarnya. Business, insurance semua tu. And then I pun pergi search job dekat Job Street. Job Street. Job Street. Ya, dekat Job Street punya, dekat Job Street. And then saya pun nampak lah satu title job tu, dia merangkumi sales dengan dengan saya punya bidang yang mass communication, lebih kurang advertising lah, lebih kurang lah. So I pun try apply lah, sebab kan ada dua-dua benda yang saya minat dalam satu position. Saya pun try lah. And then luckily saya pun dapat lah position tu. Okay, maksudnya di sini kita dapat lihat lah Kajun ni sebab minat. Minat. Kajun minat kepada bisnes, tapi masih ada kaitan dengan kursus advertising. Jadi tak ada masalah. Okay. Boleh je. Boleh je kan, sama-sama advertising tapi syarikat yang berlainan. Syarikat je yang lain, syarikat berlainan, tapi tak apa. Okay. Okay, sebelum kita masuklah kan hari pertama sebagai pelatih industri atau pelajar intern ni, kita ada macam-macam tau persediaan. Kadang-kadang ada orang yang buat persediaan selama 1 bulan, kadang-kadang ada yang buat persediaan lagi lama, macam 2 bulan, 3 bulan, mungkin ada yang 3 hari sebelum, ada yang 3 jam. Atau tak ada buat persediaan. Tak buat persediaan langsung. Kita nak tahu pula kan, Afif ni, persediaan apa yang Afif buat sebelum menuju ataupun masuk ke hari pertama waktu latihan industri tu? Okay. Macam Zaza cakap tadi, kan dia 3 bulan, 3 minggu. Ada. Saya hari sebelumnya. Sehari sebelumnya. Baru buat persediaan. Saya buat persediaan. Saya research tentang company tu, saya dah cari office-nya. Sebab kalau saya tak cari office tu, memang saya akan sesat lah waktu hari pertama tu. Saya tak jumpa lah office tu kan. Mencari tahu tempat lah. So hari sebelum hari pertama tu, saya pusing lah cari office saya dekat mana ni kan. 2 jam lah saya cari. Lepas tu saya call senior saya. Saya call senior, boleh saya tahu office kat mana? Lepas tu dia cakap, awak tak patut masuk hari ni. Tak, saya tak nak masuk pun. Saya nak tahu je dekat mana kan. Kalau sesat esok mampu habis lah kan. Betul. Sebab tu lah. Lepas tu saya prepare pada hari sebelumnya. Kalau saya tak prepare, habis lah saya hari pertama tu. Bad reputation lah kan. Reputation penting. Kita harus tunjukkan kita punya reputasi yang baik lah untuk hari pertama. Jadi maksudnya persediaan yang Afif lakukan adalah mencari tempat intern. Ini penting. Penonton semua mesti ambil nota. Sebelum pergi ke tempat latihan industri, pastikan tidak sesat ya kawan-kawan. Kalau sesat, susah jalannya. Jadi kita boleh ambil nota. Afif cakap tadi, cari dulu tempat intern. Kalau untuk Kajun, persediaan sebelum hari pertama tu nak masuk ni? Sebenarnya I tak berapa sedia lah. Ada lah juga. Ada. Seminggu sebelum intern tu I ada juga sama macam Afif tu. Seminggu Afif? Seminggu. Lagi awal lah. Sebab saya schedule sangat pack. So I kena alihkan awal sikit lah. Macam tu lah. Okay. Kajun cakap persediaan seminggu. Tapi persediaan dari segi apa? Mungkin buat kira-kira ke sebab insurans atau persediaan apa tu? Tak lah. Dari segi lokasi dia sama macam Afif tu. Sebab saya bukan orang KL. Orang mana ni? Saya orang Puchong. Orang Puchong. Dan office berada di KL. Memang kena buat research. So memang kena research lah. Nanti saya pun sesat macam Afif lah nanti dekat sebelum pada hari intern tu. Okay, betul lah. Jadi penonton kena ingat yang kedua, buat research lagi. Tempat paling penting sekarang ni sama je. Afif dengan Kajun berkongsi kena cari tempat. Macam saya sendirilah. Saya asalnya Sabah. Lagi jauh. Saya kurang biasalah dengan jalan ataupun lokasi office yang office sekarang ni lah. Dan saya pun buat research. Tapi research saya lagi lama lah. Sebulan sebelum. Memang kita kena buat awal-awal kan. Okay, kita dah cakap pasal persediaan kan. Sekarang saya nak tahu, bersedia tu memanglah dah buat persediaan. Perasaan. Kalau nak cakap pasal perasaan kan, mungkin ada yang perasaan ni ada macam-macam. Before first day tu, ada yang tak ada feeling. Macam masuk je, okay. Mungkin ada yang excited sebab dah aim for the place. Kan? Atau mungkin ada yang nervous, ada yang excited. Kalau tipulah. Macam saya sendiri, sebelum masuk ke Media Prima, saya rasa sangat excited. Tetapi tipulah kalau tak ada rasa takut walau sedikit. Mesti ada juga kan. Takut. Okay, kalau Afif dengan Kajun macam mana? Kajun?
bagi I relax je lah. Relax. Orang sampai lah Relax je kat lah. Relax. I pun ikut the flow je lah. Follow the Follow the flow. Ikut Ya, the flow. Ikut je. Jadi perasaan tu okey lah. Okey tak ada lah. masalah lah. Yeah. Okey, kalau Afif pula. Kan saya research hari sebelumnya kan. Saya nervous lah macam alamak macam mana ni, esok dah kerja dah tiba-tiba ni, tak prepare lah. Tapi alhamdulillah esoknya hari pertama tu saya elok je. Saya tak rasa apa-apa pun. Tak rasa nervous, tak rasa takut apa. Saya siap ambil selfie kat tangga lagi. Wah, ambil selfie dekat First day. Mana tahu boleh Saya dah buat. sampai macam tu Tak sesat kali ni. tak sesat kali ni. Tapi baguslah ya untuk buat persediaan macam ni supaya hari pertama kita tidak akan kelang kabut. Ya, betul. Atau mungkin kadang-kadang kalau kita tak buat persediaan, ada benda-benda yang tidak diingini berlaku. Jadi persediaan seperti ini sangat baguslah. Tahniah kepada Afif dan Kajun kerana tidak sesat dan selamat sampai ke nasib tak destinasi. Okey, sepanjang intern ataupun baru masuk intern tu, mustahil lah kalau tak ada benda-benda ataupun perkara-perkara yang mungkin kita tak nak cakap dia perkara lucu. Mungkin perkara-perkara yang orang tak tahu jadi. Kan? Contohnya lah macam kalau saya boleh kongsi lah. Sebelum saya masuk ke tempat ni, saya dapat offer letter Media Prima. Dan saya ingat Media Prima di Seri Pentas. Rupanya Media Prima di Wangsa. Benda-benda macam tu macam saya tahu pun macam last minute macam tu. Saya tu macam antara benda-benda yang orang tak tahu tapi terjadi dengan saya lah. Macam mana pula dengan Afif sendiri? Ada tak benda-benda lucu ke, benda-benda yang luar biasa orang tak tahu tapi jadi? Okay, saya tadi cerita tadi kan yang saya ambil selfie kat tangga tu kan. Lepas bila saya masuk tu, saya jumpa dengan bos. Saya meeting lah dengan bos. Lepas tu bos cakap, tanya saya, apa perasaan awak nak mula kerja hari ni? Perasaan? Dia terus tanya? Dia terus tanya. Lepas tu saya macam excited lah kan. Excited. Takkan nak takkan takut. sedih. Takkan Bos dah sedih. terima ni, takkan kita nak cakap tak suka bos. Lepas tu bos saya pula macam, ya boleh nampak awak selfie kat tangga tadi. Alamak, bos nampak? Ada kamera kat situ. Ada kamera. Ada kamera. Tapi tak apalah, itu nampaklah semangat intern tu. Semangat nak masuk tu untuk bekerja. Bekerja dan belajar. Nampaklah semangat tu. Kalau Kajun ada ke kejadian macam orang cakap caught on camera? Caught on camera. Caught in 4K. Bagi saya tak ada lah. Tapi hari pertama intern saya tu boleh cakap istimewa sikit lah. Istimewa? Dari tadi istimewa ni apa lagi istimewa? Istimewa. Cuba kongsi sebab Kajun. first day intern, I sudah masuk meeting dengan mereka tau. Maksudnya? I participate dengan mereka punya staff punya meeting. Faham. Hari-hari pertama dah. hari pertama. Tak ada apa-apa dah masuk meeting. I macam kertas kosong. Lepas tu I masuk meeting dengan mereka sekali. Yang dah bercorak ni. Kertas yang dah bercorak. Tiba-tiba kertas kosong ni tambah pula selit. Dekat kertas corak ni. Memang blank lah. Memang tak dah selit memang pun. I pun duduk tepi dekat tu. I dengar je lah mereka cakap tu. And then I pun cuba lah untuk fahami apa yang mereka cakap. So maksudnya belum ada beri penjelasan atau brief daripada bos ataupun supervisor lah. So mungkin rasanya di situ rasa janggal lah orang cakap kan. Macam tiba-tiba orang baru masuk dalam meeting kan. Okay, kita dah cakap pasal kejadian-kejadian kan. Tapi mesti ada juga impression. Kadang-kadang kalau kita tengok dekat social media ataupun dekat tempat laman mencari kerja, mungkin impression kita tu tak sama dengan di reality setelah kita sampai di tempat tu. So saya nak tahu apakah first impression Afif ketika sampai di tempat kerja. First impression saya sampai office tu awal lagi. Bagus. Yes, dah prepare semalam. Okay. Lepas tu saya sampai office, sampai awal, saya tunggu. Mana orangnya kan? Sebab dah datang awal ni. Dah datang awal ni, tunggu je. Okay. Mana orang? Tak sampai-sampai. Rupanya ada seorang tu lalu. Staff lah. Staff. Saya tak tahu tu staff. Dia macam selalu je depan saya, dia buka pintu, dia masuk. Dia tak tegur apa pun dekat saya. Dia ingat saya macam orang minta duit kat tepi tu kan. Dia tak tahulah. Boleh pula macam tu Afif. Macam bang, ni office ni Macam, kenapa? Saya intern.
oh awak ke intern? Lepas tu bila saya masuk tu macam kosong lah. Kosong lah. Mungkin sebab baru buka. So macam dia baru buka. lampu apa semua pun tak buka lagi ni. Afif awal sangat datang. Tapi bila dia buka lampu semua tu nampak macam fuyo. Wah. Dia Fuyo macam- apa tu macam Afif? dunia baru. Maksudnya wow, alam pekerjaan. Alam pekerjaan. Sebelum ni duduk di universiti kan. Tiba-tiba dah alam baru. Alam baru. Kau alam tak masuk kerja. kelas je kan. Ini masuk office. Bukan masuk office. kelas, masuk office ni. So maksudnya environment ataupun Environment- persekitaran yang sangat bagus lah untuk hari dia pertama tu. macam culture shock. Culture shock. Betul lah, kita student kan. Kita Nak student. masuk ke bidang kerjaya ni sangatlah luar biasa dan sangat berbeza. Okey. Kalau untuk Kajun pula, first impression boleh kongsi tak first Istimewa. impression? Bagi saya seorang yang sangat suka meriah. Wah, Okay, meriah. okay. Tapi kali pertama I masuk office tu, dia sangat sunyi tau. Dia macam, Sunyi. Sama juga. dia macam Sunyinya. sunyi sampai bunyi aircon tu pun I dapat dengar. Ya. Dengar bunyi Ya, aircon. memang dengar. I pun like memang shock sebab mereka sangat fokus dengan kerja. mereka. Ya. Dengan kerja. Persekitaran dia lah. Ya. Lain lah, tak meriah lah. Ya. Tengah fokus bekerja. Tengah fokus. So memanglah. Okey. Kita dapat dari awal tadi kan pembukaan. Kita dapatlah banyak sebenarnya yang kita punya rakan-rakan lah, saya boleh katakan rakan-rakan yang bekerja di industri ni, pelatih industri ni telah kongsikan banyak benda dan saya harap penonton-penonton kita dapatlah ambil perkongsian yang telah diceritakan oleh rakan-rakan saya tadi untuk digunakan lah. Mungkin ada yang bakal menjadi pelatih industri atau mungkin ada yang telah masuk ke, boleh ambil mana-mana yang telah rakan-rakan saya kongsi. Baik, untuk penonton Diary Intern sekalian, jangan ke mana-mana sebab selepas ini Afif dan Kajun akan kongsi banyak lagi perkongsian mengenai latihan industri. Okey, jadi jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita ada banyak lagi cerita menarik yang akan kita kongsikan dalam podcast Diary Intern. Notifikasi apa tu? Kusyuk betul baca. Chat dari boyfriend lah tu. Endak ba, ini notifikasi dari saluran WhatsApp Harian Metro. Ha? Saluran WhatsApp Harian Metro? Harian Metro pun ada WhatsApp ke sekarang? Ya, sekarang ni Harian Metro ada sudah platform baru yang memudahkan masyarakat kita untuk dapatkan maklumat setiap masa. Tak kisahlah di mana pun kamu berada. Wah, menariknya. Macam mana cara ikuti perkembangan melalui saluran WhatsApp Harian Metro ni? Mudah saja, dengan hanya 5 langkah ini anda akan dapat mengikuti saluran WhatsApp Harian Metro. Langkah pertama, muat turun aplikasi WhatsApp di telefon pintar anda. Langkah kedua, klik tombol kemas kini. Langkah ketiga, klik tombol tambah dan cari saluran. Langkah keempat, cari saluran Harian Metro dan klik ikuti. Dan yang kelima, jangan lupa untuk aktifkan notifikasi saluran WhatsApp Harian Metro anda. Wah, makin mudahlah lepas ni nak dapatkan berita dan informasi terkini dari Harian Metro. Jadi, dapatkan lebih informasi dan berita terkini di hujung jari Ikuti saluran kami untuk berita terkini, lebih cepat lebih mudah dengan Harian Metro. Kembali lagi kita dalam podcast Diary Intern. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam podcast Diary Intern pada hari ini. Okey, hari ini sekarang kita masih lagi dengan tetamu ataupun rakan-rakan saya di podcast Diary Intern. Okey, iaitu Afif dan Kajun. Okey, untuk segmen kedua ni. Segmen Tadi kedua, segmen segmen kedua. pertama kita dah kongsi macam-macam, dah bergelak ketawa kan, dah kongsi pengalaman yang kelakar, yang semestinya berinformasi juga. Berinformasi. Jadi, okey, kita akan pergi ke segmen kedua, iaitu segmen tugas dan cabaran menjalani latihan praktikal. Tugas dan cabaran lah. Kita tadi dah cabaran. cakap pengenalan, persediaan pengalaman hari semua pertama. kan. Faham. Sekarang pula kita nak fokus kepada tugas. Tugas dan cabaran menjalani latihan industri. So,
Untuk segmen kedua ni, kita akan membincangkan dan kongsikan kisah-kisah menarik sepanjang Afif dengan Kak Jun melaksanakan segala tugas-tugas yang diberikan oleh syarikat itu sendiri ataupun bos ataupun supervisor, staff. So di segmen kedua ini kita akan kongsikan segala cabaran buat tugas-tugas tu. Okey? Okey. Sewaktu hari pertama. Tadi kita cakap pasal persediaan, impression. Tapi saya nak tahu hari pertama di tempat kerja, apa first task yang Kak Jun buat? First task. Sekejap bagi saya recall. Ingat balik. 2 bulan lepas. First task yang mereka bagi tu saya kena buat translation. Translation. Ya. Translation. Kena translate dari English ke Chinese atau Chinese ke English, either one way lah. Maksudnya artikel ke? Dia video. Oh, Dia video. Ya, dia video. Maksudnya translate. Ya. Macam mana tu Kak Jun? Subtitle. Ya, subtitle. Subtitle. Okay. So hari pertama masuk je lepas meeting tadi tu, terus dapat kerja, translate video. Okay, maksudnya okey lah untuk hari pertama ada pergerakan di situ, ada perkembangan di situ. So memang ada kaitan dengan apa yang saya belajar lah. Okey, itu yang bagus. Ada kaitan dengan apa yang itu yang Kak paling Jun penting belajar. sekali tu. Okey, kalau Afif pula first task, Saya mungkin buat poster ke? Macam mana tu? Saya punya first task susah. Apa yang susah? Susah sangat. Orang lain tak buat macam tu. Apa yang saya dibuat tu? kena design slide dekat Canva. Design maksudnya membuat presentation. Buat presentation je lah. Sebab kita sebagai budak-budak uni mesti pernah guna kan Canva kan. Saya sendiri pun pakai. Kan. Mesti lah kena buat nanti buat slide. So maksudnya hari pertama task saya is kena buat slide tentang company profile. Company profile maksudnya mengenai company ataupun syarikat yang Afif tengah masuk jadi berintern intern sekarang. tu lah. Yes. Okey. So maksudnya hari pertama Kak Jun dengan Afif sangat-sangatlah penuh lah dengan aktiviti. Maksudnya adalah. Daripada duduk kat situ. Macam saya sendiri hari pertama di tempat kerja saya di Medan Prima, macam biasa kita dikenalkan dengan staff-staff, diberitahulah job scope itu sendiri. Nah, hari pertama hari yang sangat baguslah untuk saya sendiri juga. Saya mengeksplore company tu macam Kak Jun dengan Afif juga tadi kan first day exploration. Adalah. Okey, macam tadi Kak Jun dengan Afif telah 2 bulan menjalani latihan industri. Sama juga dengan saya 2 bulan. Okey, sepanjang 2 bulan dah masuk intern ni kan, tugasan yang diberikan oleh bos ataupun syarikat tu, adakah kena dengan rubrik universiti? Sebab setiap kursus tu mempunyai rubrik ataupun spesifikasi yang berlainan. Adakah tugas-tugasan selama sepanjang 2 bulan ni kena dengan rubrik universiti? Kalau untuk Afif, kena tak? Saya tak nafikan ada yang kena, ada yang tak. Tetapi yang tak tu adalah kebaikan saya juga. Betul. Walaupun dia tak semestinya dia kena dengan saya punya rubrik uni, dia tetap pengalaman yang bagus untuk saya, untuk kita saya ambil buat. Sebagai pengalaman lah. Dia tak perlu pun, sebab dekat kerja nanti bila alam pekerjaan yang betul nanti selain intern, kita tak semestinya akan buat benda yang memang dalam satu tu je. Satu tu je. Kita mesti akan buat macam-macam lagi lain-lain kan. So saya ambil tu sebagai pengalaman lah. Baguslah. Maksudnya di sini walaupun kita dapat sepanjang kita menjalani latihan industri tu, kita belajar je semua benda. Macam betul. Saya sendiri di bawah news. So kita belajar news, belajar edit, belajar stand up, belajar je semua benda. Sebab benda tu yang kita belajar semua tu akan berguna di masa depan lah, macam Afif kongsikan tadi. So ambil je semua sebagai pelajaran. Kalau untuk Kak Jun pula bekerja di syarikat insurans. Yes, betul. Sebab advertising insurans. Macam tadi lagi cakap. Dia macam tak kaitan kan? Tak ada kaitan. So macam mana tu? Ada melepasi ke rubrik universiti? Ada. Sebenarnya I in charge dalam mereka punya social media sebenarnya. Menjaga social media. Okey, Meskom lah di sini. Yes, Meskom. So memang ada kaitan dengan saya punya pembelajaran iaitu advertising lah. So macam saya perlu buat macam benda-benda macam maybe poster, maybe like
copywriting semua tu. Iklan lah, pengiklanan. Ya, betul. So maksudnya tak semestinya bekerja di syarikat insurans, bukan syarikat media, tak boleh buat kerja meskom. Boleh je. Yes. Buktinya Kajun. Ya, sebab mereka memang ada department tertentu yang khas untuk social media. Social media, Yes. media sosial lah, jaga media Yes, sosial. yes, betul. So kita kena buanglah perspektif kerja di syarikat insurans kira-kira. Yes. Kerja di syarikat insurans buat benda ni. Sebenarnya tak. Meskom ni luas. Kita boleh je pergi ke mana-mana. Kerja di Betul, mana-mana betul, syarikat. betul. Pelajar meskom ni boleh pakai mana-mana. Yeah. Okay, bangga ni tiga-tiga meskom. Hidup komunikasi. Hidup meskom. Hidup meskom. You best kau. Okay, kita dah cakap tadi perkongsian rubrik lah, ada kaitan. Sebenarnya ada kaitan, alhamdulillah. So sekarang ni kita nak tahu cabaran 2 bulan ni tipulah semua kerja tak okey je. Mestilah ada cabaran-cabaran tertentu kan. Ada banyak kita kena dengar ni. Kita kena dengar. Rasanya Kajun macam banyak sangat ni. Kita boleh mula dengan Kajun dulu. Ada banyak. Okay, kan saya tadi mention yang saya budak advertising. Betul. Tapi kan, I kena baca report tau. Maksudnya baca? Report dalam bentuk Excel file. Oh, alamak. Ya, itu Macam memang mana tu? cabaran sebab Excel file tu I tak berapa sentuh dalam waktu uni. Susah guna Excel kan. Ya, dia ada susah, lagi format-format tertentu dengan Betul. dengan apa tu macam dia ada apa tu cara pengkiraan dia sendiri. Tu semua I kena explore lah. Okey, maksudnya baca tu saya pun macam Excel. Ya. Dia bukan presentation. Ya, Macam mana betul. nak baca? Macam mana Ya. Kajun atasi cabaran Kajun untuk membaca Excel tu? Okay, untuk ni I memang tanya saya punya colleague lah. Tanya pekerja staff yes, lah. betul, Staff. betul. Okey, bagus-bagus. Tanya. Jangan malu untuk bertanya ya. Kawan-kawan semua jangan malu. Kalau malu sesat jalan. Yes. Kalau tak tahu tanya je tak apa. Tak apa, belajar. Yes. Sebab Yes. kita baru. So Yes. kalau kita tak tahu, lebih baik untuk kita sama ada belajar atau bertanya. Lebih baik kita bertanya kepada orang yang punya pengalaman. Betul Kajun? Betul. Kalau Afif ni mesti banyak cabaran juga. banyaknya. Boleh Banyaknya. kongsi Afif cabaran apa tu Afif? Cabaran saya is kan saya macam kena design slide lah, fotografi betul. semua tu. So saya design je lah kan. Saya ingatkan dari mata saya tengok Dari macam mata Afif dari mata macam cantik je kan. Saya tunjuk lah dekat bos, saya submit. Saya submit, lepas tu bos macam ada kurang lah. Lepas tu ada kurang sikit je. Macam Ada kurang sikit. Ada sikit. Dia cakap sikit. Tapi bila dia suruh betulkan, banyak. So maksudnya di sini kita punya pandangan tu atau cita rasa pun berbeza. Mungkin kita rasa kerja kita tu dah perfect dah. Dah memang cun dah ni. Tapi pandangan orang yang lagi pengalaman ataupun boleh kita cakap bos, staff, mungkin diorang dah belajar banyak dan dah kerja lama. So diorang lagi tahu yang terbaik. So kita ambil lah, mungkin Afif boleh ambil lah itu sebagai untuk kita koreksi diri. Untuk perbaiki lagi. Saya sedar lah yang saya punya pemikiran tu agak cetek lah. So, Jangan cakap begitu Afif. tak. Sebabkan itu sebabkan itu saya rasa macam saya nak belajar lagi, saya bagus. naik lagi, macam ada banyak Dia lagi saya boleh belajar. semangat lah. Bakar semangat. Every day is a learning process. Okay, every day is a learning process. Okay, ingat So semua. explore more. Explore more. Explore more. Learn learn more. more. Jangan stick kepada kepompong sendiri. Yes. Sebab kita ni masih kurang pengalaman. Kita masih macam kiranya bayi lah. Dia punya pekerjaan Budak ni. mentah. Kita budak mentah. Jadi belajar lagi, ambil tahu lagi banyak-banyak benda lagi. Okay. So para penonton kita bolehlah ambil nota. Apa yang Afif kongsikan dengan kawan-kawan kita tadi kongsikan, semua tu sangat-sangat berguna terutamanya kepada yang bakal menjalani latihan industri. Okay. Tadi kita cakap cabaran, cara Afif dengan Kajun atasi. Sekarang kita nak tahu, okay, hari pertama ataupun hari-hari biasa, berapa lama masa yang Kajun ataupun Afif ambil untuk siapkan tugas-tugas tertentu tu? Mungkin ada bos yang simpan deadline sejam ni mesti siap. Ada yang bagi seminggu, relax je. Ada. Mungkin ada yang esok pun boleh hantar ke apa ke. Kalau Kajun sendiri? Dia
depends juga sebenarnya. Ada task yang memang kena siap cepat, ada yang boleh ambil masa sikit lah. Sikit tu minimum pun sehari ataupun seminggu macam tu pun ada juga. Tak adalah lama sebulan. Tak. 2 bulan. Itu lama sangat. So maksudnya Kajun masih boleh lah, masih boleh mengatasi lah, ataupun masih boleh ikut rentak untuk menghantar betul. tu deadline tu lah. Betul. Okay, bagus, kena ikut Tapi deadline. one thing lah. One thing. Time management dengan planning tu memang penting lah. Kena ingat. Yes. Saya sokong tu. Pengurusan masa. Yes. Kita dah bekerja, kita tak boleh lah ikut rentak sendiri. Betul. So kita kena ingat, macam Kajun cakap lah, time management and planning, pengurusan masa itu sangat penting. Jadi kawan-kawan di luar sana mungkin yang masih tengah kerja atau baru nak berjinak-jinak ke industri ataupun ke bidang kerjaya, kena ingat masa itu emas. Jangan buang masa. Okey, tadi Kajun sudah berkongsi lah dia punya timing masa. Kalau lah dekat syarikat Afif ni pula, kalau nak buat poster ni kan, kita tahu kita perlukan idea untuk buat benda tu. Kadang-kadang kalau idea ada, sekelip mata je siap. Kadang-kadang dah seminggu pun macam alamak, macam mana nak siapkan ni. Kalau Afif? Kalau saya kerja tu deadline dia selalunya terpulang kepada klien. Minta kadang-kadang ada klien saya nak by esok. Alamak, kena cepat lah. Tapi cara saya atasi itu is kalau dalam dunia design ke apa kan, cari reference. Cari reference ya. Mesti kalau nak buat sesuatu mesti ada reference. Macam mana orang lain buat macam tu. Maksudnya cari inspirasi. Kalau kita nak buat poster lah, terutamanya lah macam poster, presentasi apa semua, cari inspirasi. Biasanya lah kan Afif cari inspirasi di mana? Pinterest. Pinterest. Okay, so mungkin kawan-kawan kita yang lain boleh ambil nota ni untuk mencari juga inspirasi di tempat yang sama macam Afif cari untuk memudahkan lagi lah pekerjaan tu kan. I pun ada guna juga sebenarnya. Apa? Awak guna apa? Benda sama lah. Benda sama. Biasalah. Geng-geng Mesti benda Pinterest. lebih kurang semuanya kan. Bolehlah cari inspirasi. At least bila kita cari inspirasi, maksudnya di sini adalah buat research. Bila kita buat research, kita akan lost. Kita akan adalah idea tu bercambah. Macam warna, kalau kita titis di dalam air, dia akan berkembang. Okay, so tadi kita dah cakap pasal cabaran lah, kita cakap pasal deadline lah, apa semua kan. So sekarang kita nak tahu untuk Kajun dengan Afif kan, tugasan yang diberikan oleh staff ataupun bos tu, adakah setiap hari sama atau setiap minggu lain ke apa ke? Macam saya sendiri setelah 2 bulan menjalani latihan industri, setiap minggu, kadang-kadang setiap hari saya buat benda yang berlainan. Hari pertama, minggu pertama tulis berita, minggu kedua edit video, minggu ketiga buat podcast. So kalau macam untuk Kajun, adakah berbeza atau selama 4 bulan tu buat benda yang sama je? Tak sama juga sebenarnya. Dia macam ni. Pagi-pagi dia bagi task A. Task A misalnya editing lah, okay? Tak misalnya. And then lama-lama dia akan bagi task B, C, D, E, F, G. So dia memang akan add on lah. So saya memang kena deal dengan benda-benda berbeza lah. Maksudnya ada variasi lah. So tidaklah stick kepada satu benda. Betul. Kalau untuk Afif berbeza? Sama macam Kajun juga. Buat macam-macam. Setiap hari benda lain. Macam Zaza pun sama kan. Setiap hari belajar benda lain semua tu. So setiap hari pun saya tak adalah design poster je setiap hari kan. So saya buat macam-macam, fotografi ke apa. Tengoklah apa yang bos bagi saya tugas. So benda ni kita dapat belajar sebenarnya di dalam dunia internship ni atau latihan industri. Tengoklah, kita belajar macam-macam benda. So apa yang kerja diberikan, kita buat sahaja. Walaupun kita tak tahu, ambil sahaja sebagai pembelajaran. Tak tahu jangan terus tolak. Tak tahu tanya macam tadi kan. Kita tanya, belajar. Jangan malu tau. Jangan malu. Tanya, memang tanya. Jangan malu dan tanyalah. Okey, banyak perkongsian yang telah Afif, Kajun kongsikan
perkongsian yang sangat bermanfaat dan sangat berinformasi dan juga sangat menggelikan hati juga lah kan kita cakap kepada penonton kita. Jadi semoga Zaza rasalah, Zaza harap kepada penonton semua, bakal-bakal pelatih industri ataupun rakan-rakan yang tengah dalam latihan industri tu dapatlah ambil serba sedikit, serba banyak pun boleh sebenarnya, banyak kan? Banyak tadi informasi yang kita kongsikan. Jadi kita sampai ke penghujung rancangan. Terlebih dahulu, saya Zahira Sazali mewakili production team, kru semua, producer ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Afif dengan Kajun kerana sudilah datang hari ni jauh-jauh. Sebenarnya Kajun dengan Afif pun baru balik kerja. Betul. Betul kan? Betul. Jauh-jauh datang bersama kita untuk perkongsian podcast dari Intern episod 2 ini. Okey, sebelum berpisah, jangan berpisah dulu. Zaza nak dengar dulu sikit. Ada lagi. Aduh. Okay. Zaza nak dengar sedikit lah sebelum kita berpisah. Okay, Mungkin Kajun boleh kongsi sedikit tips untuk kawan-kawan ataupun adik-adik ataupun bakal-bakal pelatih industri di luar sana sebelum mereka menjalani latihan industri. Boleh bagi tips lah sebab dah 2 bulan kan intern. Boleh bagi tips sikit. Okay. Ikut you punya hati. Follow your heart. Follow your heart. Ya, betul. Ikut naluri hati. Ya. Kenapa I cakap macam tu? Sebab macam I memang minat dalam business kan. Business. And then I belajar advertising. So I pun cari lah benda ada kaitan. Berkaitan. Yes. Jangan masuk intern sebab intern. Jangan masuk intern sebab intern ya kawan-kawan. Betul. Follow your heart. Ikut hati. Yes. Ikut you punya passion dengan hati lah. Passion, minat. Bila kita ikut kata hati, bila kita minat benda tu, kita akan rasa enjoy lah. Kita akan rasa stres dan dapatlah selain menjalani latihan industri, kita rasa happy, have fun. So tak ada stres tu. Kalau Afif pula, Afif kena kongsi juga ni tips. Tips. Alamak, macam mana ni? Search Google je lah kot. Janganlah. Tips saya is kalau nak buat sesuatu, pastikan research. Lepas tu kalau setiap kali ada opportunity yang diberi kepada awak, ambil je. Ambil je. Sebab tak semestinya awak ambil je. Kalau awak boleh buatlah lagi. Kalau tak boleh buat, stop. So buat je apa yang awak boleh buat, apa yang awak mampu. Di situ, di dunia intern ni lah kita boleh tahu kemampuan kita macam mana. So belajar. Okey, mungkin Zaza boleh tambah sedikit lah. Kalau mungkin benda yang kita tak mampu tu, kita belajar. Tak semestinya benda tu tak boleh terus. So kalau tak mampu, belajar lagi. Okey. So sekali lagi Zaza nak ucapkan terima kasih Afif dengan Kajun kerana hadir hari ini. Okey, baik. Itu sahaja untuk episod kedua Diary Podcast Diary Intern. Alamak. Podcast Diary Intern hari ini. Jadi terima kasih kepada penonton semua kerana dari awal sehinggalah sekarang masih lagi setia bersama kami dalam perkongsian episod 2 pengembaraan latihan industri. Okey, jangan lupa untuk saksikan episod seterusnya Diary Intern pada minggu hadapan. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Bye.